Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya akan buat tutorial menghasilkan video PDP menggunakan PowerPoint sehinggalah kita upload ke YouTube. Kenapa kita perlu buat video? Yang pertama, dengan video pelajar dapat belajar pada bila-bila masa, tak kira di mana sahaja. Yang kedua, pelajar boleh tengok berulang kali. Iaitu kalau bagi bahagian pelajar masih belum kuasai, mereka boleh ulang semula, dan bahagian yang mereka telah kuasai, mereka boleh forward. Yang seterusnya, video juga merupakan sumber ilmu yang berterusan. Jadi kita sebagai cikgu, kita dapat menghasilkan ilmu yang kita tinggalkan, ilmu yang bermanfaat. Untuk kita buat video PDP, yang pertama sekali adalah penyediaan slide PowerPoint. Yang kedua, kita akan rakam slide PowerPoint tersebut. Yang ketiga, kita akan tukar slide kepada video. Dan yang seterusnya, kita akan publish video tersebut ke YouTube. Langkah ni penting supaya pelajar senang akses, ya. Jadi untuk penyediaan slide PowerPoint, buat slide show yang menarik. Kemudian video yang menarik akan bermula daripada slide yang menarik. Dan seterusnya kita boleh tambahkan animasi yang boleh menarik audiens. Tambahkan juga gambar, sound yang bersesuaian dengan PowerPoint kita. Dan juga elakkan background yang terlalu serabut. Jadi saya rasa cikgu-cikgu tak ada masalah. Semua cikgu-cikgu dah mahir dalam penyediaan slide PowerPoint. Ini katakan contoh slide PowerPoint yang kurang menarik, yang penuh dengan tulisan. Jadi kita boleh tukarkan dia kepada slide yang lebih menarik. Ini adalah contoh sahaja dan saya percaya cikgu-cikgu boleh buat dengan lebih baik. Jadi kita tukarkan. Tadi kita nampak tulisan banyak-banyak tu dah jadi ada gambar, ada keterangan, jadi dia lebih menarik. Jadi bila dah siap sahaja slide kita yang menarik ni, bolehlah kita ke proses yang seterusnya. Apabila slide kita dah siap, kita pergi ke proses yang berikutnya, iaitu kita merakam ataupun merekod slide PowerPoint kita. Cara untuk kita merekod dia adalah yang pertama, kita akan klik slideshow. Kemudian kita akan record slideshow dan kita akan save as a video. Jadi kita nak kemudian proses yang berikutnya adalah kita tukar slide kepada video. Tadi slide yang kita dah rakam tu kita tukar kepada video. Kita pergi kepada file, kita klik save as dan kita klik video MP4. Dan tunggu sehingga proses selesai. Dan proses ini saya akan tunjukkan di dalam video yang lengkap penerangan yang berikutnya, ya. Saya akan tunjukkan bagaimana kita nak buat record video untuk buat video kepada slide kita, ya. Jadi untuk kita record dahulu slide PowerPoint yang kita dah siap. Katakan ini adalah slide PowerPoint kita yang dah siap. Jadi untuk kita buat recording, kita pilih slideshow. Kemudian kita klik record slideshow. Di sini ada record from current slide ataupun record from beginning. Jadi kalau cikgu buat slide yang banyak, biasanya kita akan mula daripada from beginning lah. Kalau current slide tu untuk slide yang semasa. Jadi oleh kerana saya hanya buat satu slide untuk contoh, jadi di sini saya akan pilih current slide. Bila kita pilih, akan muncul paparan seperti ini dan di sini ada butang record. Bila kita tekan, di dalam kiraan 3 dia akan mula record lah. Jadi kita boleh mula merecord. Kemudian stop dan juga replay. Replay untuk kita lihat, untuk kita dengar semula apa yang kita record tadi. Dan di sini note seandainya kita perlukan
skrip untuk kita baca semasa paparan slide. Okey, jadi yang di sini kalau untuk note ni cikgu kena tulis dalam slide PowerPoint cikgu, bukan di sini Cikgu tulis masa buat slide tu di bahagian bawah ada note, cikgu boleh tulis di situ, dan ini untuk besarkan font tulisan note tu dan juga untuk kecilkan. Okey, untuk clear di sini ada dua, iaitu clear recording on current slide dan clear recording on all slides. Okey, jadi katakan apabila kita dah record, kemudian kita replay, kita dengar macam tak best je. Okey, so kita boleh clear recording on current slide, kemudian kita record semula. Okey, begitulah proses seterusnya. Okey, dan di sini juga ada laser pointer untuk membantu kita nak highlight ataupun nak point kepada isi-isi penting, pen dan juga highlighter dan juga warna-warna yang ada untuk kita pilih dalam kita buat video nanti supaya kita senang nak highlight isi-isi penting di situ Okey, jadi saya tunjuk kita mula merecord Kita klik record. Okey, kita klik butang record. Okey, dalam kiraan 3 dia akan bermula. Okey, ini adalah paparan slide kita yang dah dimainkan. So, kita mula merekod Okey, so katakan saya mula gini. Kenapa kita perlu buat video? Okey, yang pertama, dengan video, pelajar dapat belajar pada bila-bila masa dan di mana sahaja tanpa adanya kita. Jadi, pelajar boleh ikut masa lapang mereka. Okey, yang kedua, pelajar juga boleh tengok berulang kali, terutamanya pada bahagian yang mereka tidak faham ataupun mereka boleh forward pada bahagian yang mereka dah kuasai. Jadi memudahkan untuk mereka belajar. Okey, selain daripada itu juga, video juga merupakan sumber ilmu yang berterusan. Okey, kita boleh berkongsi ilmu. Kemudian ini akan menjadi sesuatu perkongsian yang membawa manfaat kepada kita. Okey, dan itu dah habis cikgu record. Bila dah habis, cikgu boleh tekan stop. Okey, cuma saya nak tunjuk di sini, ini laser pointer. Katakan kita perlu isi penting ni. Okey, sumber ilmu. Okey, ilmu adalah penting. Itu kegunaan laser pointer, dan di sini ada pen dan juga highlighter yang cikgu boleh explore lagi. Jadi bila kita dah habis, kita tekan stop. Okey, bila kita tekan stop, kemudian kita boleh replay, kita dengar balik. Akan bermula. Okey, ini adalah paparan slide kita yang dah dimainkan. So kita mula merekod Okey, so katakan saya mula gini. Kenapa kita perlu buat video? Okey, yang pertama, dengan video, pelajar dapat belajar pada bila-bila masa dan di mana sahaja tanpa adanya kita. Jadi, pelajar boleh ikut masa lapang mereka. Okey, yang kedua, pelajar juga boleh tengok berulang kali, terutamanya pada bahagian yang mereka tidak faham ataupun mereka boleh forward pada bahagian yang mereka dah kuasai. Jadi memudahkan untuk mereka belajar. Okey, selain daripada itu juga, video juga merupakan sumber ilmu yang berterusan. Okey, kita boleh berkongsi ilmu. Kemudian ini akan menjadi sesuatu perkongsian yang membawa manfaat kepada kita. Okey, dan itu dah habis cikgu record. Bila dah habis, cikgu boleh tekan stop. Okey, cuma saya nak tunjuk di sini, ini laser pointer. Katakan kita perlu isi penting ni. Okey, sumber ilmu. Okey, ilmu adalah penting. Itu kegunaan laser pointer, dan di sini ada pen dan juga highlighter yang cikgu boleh explore lagi. Jadi bila kita dah habis, kita tekan stop. Okey, bila dah habis di situ, kita pun klik di sini untuk kita keluar. Bila kita keluar, kita akan dapat paparan di sini, dan di sini cikgu akan lihat ada tanda mikrofon di sini. Ini berarti kita dah record jadi cikgu boleh dengar semula nanti. Okey, itu proses merekod dah selesai. Okey, sekarang bila kita dah habis merekod, cikgu boleh save. Contohnya katakan saya nak save file ni. Okey, saya ambil save as. Okey, this PC katakan saya letak di desktop. Okey, supaya senang nanti saya nak cari.
Okey, di desktop kenapa video. Okey, yang ni dah di-record, saya nak bubuh record. Okey, supaya senang saya tahu bahawa slide saya ni saya dah record, saya save dahulu. Okey, kemudian okey dia dah di sini dia dah save sebagai kenapa video record dan format dia masih lagi PowerPoint. Okey, sekarang bila kita nak buat kepada video, kita pergi sekali lagi file. Okey, kita save as. Okey, dan di sini katakan masih yang sama kita letak di mana-mana. Okey, desktop. Okey, katakan di desktop. Okey, yang di sini kita boleh pilih dia sebagai okey, ini ambil sebagai MPEG-4 video. Okey, so ini adalah format video MP4, jadi kita save. Okey, kita tunggu di sini sampai dia habis. Yang ni kita tunggulah. Okay, sampai habis. Okay, jadi kalau banyak slide maka akan banyaklah, lamalah masa dia. Okay, jadi kita tengok dahulu. Okay, kita tunggu sampai habis. Okay, kalau dalam masa ni kalau slide cikgu banyak, dia memang ambil masa yang lama. Jadi waktu ni cikgu boleh gunakan untuk buat kerja lain, buat kerja rumah dahulu ke. Okay, sementara tunggu video kita siap. Bila dah siap nanti dia dah habis, dia dah keluar ni, kita cari balik dekat file yang di depan tadi. Okey, dah habis. Jadi kita tengok di situ dah siap. Okey, kita nak cari file video kita. Okey, kata saya minimize dahulu. Saya minimize ni. Okey, di sini. Okey, ada dua. Cikgu nampak yang ni yang PowerPoint punya slide. Yang ini dia dah dalam bentuk MP4. Jadi ini dah ada dah video kita yang dah siap. Okey, saya buka. Kita tengok bermula. Okey, ini adalah paparan slide kita yang dah dimainkan. So kita mula merekod. Okey, so katakan saya mula gini. Kenapa kita perlu buat video? Okey, yang pertama, dengan video pelajar dapat belajar pada bila-bila masa dan di mana sahaja tanpa adanya kita. Jadi pelajar boleh ikut masa lapang mereka. Okey, yang kedua, pelajar juga boleh tengok berulang kali, terutamanya pada bahagian yang mereka tidak faham ataupun mereka boleh forward pada bahagian yang mereka dah kuasai. Jadi memudahkan untuk mereka belajar. Okey, selain daripada itu juga, video juga merupakan sumber ilmu yang berterusan. Okay, kita boleh berkongsi ilmu. Kemudian ini akan menjadi sesuatu perkongsian yang membawa manfaat kepada kita. Okey, bila video kita dah siap, tadi proses yang lengkap cikgu dah tengok. Sekarang kita nak publish video kita ke YouTube. Langkah yang terakhir, kita buka YouTube, kita klik your channel. Okey, klik tambah video dan juga tunggu sehingga proses selesai. Langkah ini juga saya akan tunjukkan ke dalam video yang berikutnya. Jadi cikgu tengok cara-caranya dengan lebih lengkap. Okey, kita pergi kepada proses akhir, iaitu kita nak upload video yang kita record tadi, yang dah siap jadi video ke YouTube. Okey, kenapa kita nak upload ke YouTube? Supaya saiz tu lebih mudah untuk pelajar akses. Kalau kita hantar video yang dah siap ini, saiz dia sangat besar. Kalau kita hantar di Telegram ataupun di WhatsApp, biasanya pelajar tak buka lah sebab saiz ini sangat besar dan biasanya kita akan buat kualiti video HD. Jadi memang pelajar tak buka lah. Sebab tu kita upload ke YouTube supaya mudah pelajar akses. Okay, jadi cara dia adalah kita buka YouTube dulu. Okay, kita buka YouTube. Okay, di sini ada kita punya email. Kalau cikgu belum ada channel, cikgu create dulu channel. Cikgu klik your channel dan cikgu create channel di situ. Kalau bagi cikgu-cikgu yang dah ada channel, biasanya akan ada paparan seperti inilah. Okay, jadi kita nak upload video kita tadi, kita just klik kepada gambar video ni saja. Okay, so kita klik upload video. Okey, so kita pilih file. Okey, file kita tadi ada di desktop. So kita carilah dia di desktop. Okey.
Okey, ini adalah kenapa video kan. Kita nampak tu MP4 file. Okey, yang memang format dia MP4. Jadi kalau cikgu tengok kalau cikgu tak upload ke YouTube, saiz dia sangat besar, 16083 kilobyte. Memang pelajar tak buka lah. Jadi kalau kita upload ke YouTube, dia lebih mudah. So kita klik saja file kita dan kita open. Okey, kita tunggulah sehingga proses ini selesai. Okey. Jadi kita bubuhlah nama. Katakan ini adalah kita nak bubuh nama tutorial video PDP. Okey, jadi description apa sahaja benda-benda yang menerangkan tentang tajuk kita tadi, ataupun kita nak contoh kalau cikgu bagi video pengajaran, video PDP, cikgu nak selitkan latihan di situ, cikgu boleh letak di sini di bahagian cikgu bagi link di bahagian description ni. Okey, jadi pelajar akan boleh buka link tersebut dan dia boleh download cikgu punya latihan di situ. Katakan yang ni cikgu isilah yang tu nanti. Okey, dan juga bahagian ini adalah thumbnail. Okey, thumbnail ni paparan di yang awal-awal di hadapan sekali bila dalam YouTube kan, kalau kita selalu tengok YouTube yang muka depan yang lalu lalang tu itu adalah thumbnail. Sama ada cikgu pilih sendiri, pilih yang YouTube suggest ni, ataupun cikgu boleh upload sendiri, cikgu buat sendiri gambar ke dalam bentuk apa, cikgu upload boleh. Okey, jadi katakanlah kita pilih je lah yang pertama di sini. Okey, dan okey, so kita pergi next. Okey, berikutnya kita pergi next. Okey, dan dikatakan okey kita tak make for kids. Kemudian okey, next. Okay, so tak ada apa. End screen ni tak perlu kot. Okay, dan next. Okay, copyright pun tak ada isu. So next. Okay, yang ni okay. Untuk save or publish, sekarang kita boleh pilih sama ada nak private, okay, ataupun unlisted. Okay, unlisted ni anyone with the video link can watch your video. Maksud dia di sini, kalau cikgu tak nak bagi public maksud dia cikgu dan pelajar cikgu saja. Jadi cikgu ambil lah unlisted ni, kemudian link ni cikgu copy, cikgu bagilah dekat pelajar cikgu. Jadi siapa yang ada link ni sahaja yang boleh tengok. Okey, kalau public ni semua orang boleh tengok. Okey, terpulang pada cikgu yang mana ikut keselesaan cikgu. Katakanlah kita ambil unlisted. Okey. Kemudian schedule tak perlu, sebab kalau schedule kalau kita nak buat live streaming ke, ataupun mungkin cikgu sediakan bahan awal pun boleh. Tiba cikgu katakan PDP cikgu hari Isnin pukul 8. So cikgu letaklah hari Isnin pukul 8, baru dia akan publishkan kita punya video. Jadi pukul 8 tu tengok sama-sama dengan pelajar pun boleh. Kalau cikgu nak letak schedule lah. Okay, kalau tak perlu. Okay, dan dah siap tu kita save saja. Okay, so bila dah siap, ni adalah link dia. So, kita copy link ni dan kemudian kita share kepada pelajar kita sama ada dekat Telegram ataupun dekat WhatsApp. Jadi, pelajar kita akan boleh buka video tersebut lebih mudah. Jadi, itu sahaja untuk upload ke YouTube. Okey, itu saja. Sekian daripada saya. Terima kasih.